Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam YouTube channel Cikgu Hazim Official. Jadi jom kita teruskan iaitu bab AdMath kita kepada bahagian yang video yang kedua, iaitu bahagian pertama yang kita kena faham kat sini adalah nombor 1, function notation. Pertama sekali, apakah maksud function atau fungsi kat sini? Senang cerita, macam-macam fungsi ni boleh jadi macam-macam lah ikut keadaan buku teks dan sebagainya. Tapi pemahaman cikgu kat sini adalah dia adalah satu bridge connection. Bridge ni apa dia? Bridge ni macam jambatan. Okey, jambatan connection dari satu nombor ke nombor yang lain. Jadi contohlah cikgu bagi kat sini, ni nombor 2. Jadi nombor 2 macam mana dia nak pergi kepada 4? Nombor 2 boleh jadi bermacam-macam cara untuk dia nak pergi kepada nombor 4. Fungsi pertama yang kita boleh applykan ataupun connection pertama yang kita boleh applykan, 2 nak buat apa boleh jadi 4 tambah 2. 2 campur 2 boleh jadi 4. Itu fungsi yang pertama. Ataupun kita ada fungsi yang seterusnya, boleh jadi darab dengan 2. 2 darab 2 juga 4. Okey? Ataupun kita boleh jadikan sebagai 2 kuasa 2. Kita jadikan nombor 2 tu, kita kuasakan dia. 2 kuasa 2 pun still 4. Ataupun boleh jadi bermacam-macam benda. Nak mengarut pun boleh, tak masalah. Di sini jadi 2 tolakkan dengan negatif 2 pun boleh juga. 2 tolak dengan negatif 2 akan jadi 4 juga. So dia ada bermacam-macam connection kat sini. So bila bermacam-macam connection, bermacam-macam cara nak bagi daripada satu nombor ke nombor yang lain, itulah dikatakan sebagai fungsi. Itulah dikatakan sebagai fungsi. Di mana fungsi itu dia adalah cara untuk macam mana kita nak pergi daripada satu nombor ke nombor yang lain, daripada nombor di sebelah kiri ke nombor yang sebelah kanan. Itu maksud fungsi, itu maksud function. Jangan rungsing banyak benda. Jadi itu adalah berbagai-bagai fungsi yang kita boleh ada. Okey, itu cara contoh dia. Tapi dalam bab kita kat sini adalah kita kena stick kepada satu function sajalah. Kalau ikut soalan, kalau soalan bagi satu, soalan bagi dua function dan sebagainya. Okey. So, cikgu terangkan daripada satu nombor ke nombor yang lain, tapi nombor-nombor tu kita tak panggil sebagai nombor-nombor biasa. Jadi dalam bab function dia ada nama-nama tersendiri dia. Jadi yang mana sahaja bila nombor tu diungkapkan di dalam garisan ataupun dalam bulatan di sebelah kiri di sini, ataupun bulatan sebelum, di mana daripada A pergi ke D, daripada B pergi ke E, C pergi ke F, yang mana bulatan sebelah kiri ni kita akan panggil dia nama-nama yang cikgu dah listkan, iaitu objek. Dia ada ikut pair dia mesti ada ikut pair. Kalaulah objek di sebelah kiri, di sebelah kanan mestilah image. Jadi pemahaman dia adalah A adalah objek kepada D. A adalah objek kepada D dan E adalah image kepada B. Itu pemahaman dia. Dan kita juga boleh panggil dia sebagai nama lain, iaitu domain. Kalau di sebelah kiri domain, di sebelah kanan codomain. Kalau di sebelah kiri X value, sebelah kanan Y value. Bermacam-macam nama kita boleh bagi. Kalau sebelah kiri X coordinate, sebelah kanan Y coordinate. Dan kalau sebelah kiri X, sebelah kanan Fx, di mana nilai yang telah di-applykan function dia. Ataupun boleh juga sebagai Y, tak ada masalah. Sebab Fx boleh juga dikenali sebagai Y, tak ada masalah. Okey, itu adalah nama-nama yang kalau boleh hafal. Sebab apa? Kalau tak hafal, tak tahu. Kalau tak tahu, takut silap. Jadi kalau boleh hafal, pausekan video ni, salin dan sebagainya, tulis dan ikut nota dia. Okay, alright. Jadi function notation, macam mana kita nak tulis function kat sini, ada dua cara. Okay, satu lagi cikgu nak bagi tahu. Kenapa dalam banyak-banyak function banyak tulis F? Kenapa F? Kenapa tulis F kat sini? Adakah orang yang mula-mula menjumpai satu function matematik kat sini, dia adalah nama dia huruf F? Actually tak ada kena-mengena. Yang paling penting adalah F tu just menunjukkan salah satu simbol sahaja. Simbol sahaja. Di satu simbol merujuk kepada simbol function kepada F kat situ. Boleh jadi function kepada G, boleh jadi function kepada H, boleh juga function kepada bintang, boleh jadi function kepada petak. Dia tak ada masalah. Mana-mana simbol nak guna pun gunalah. Cumanya kenapa dipilih F? Sebab F rhymes with function. Sebab mulanya huruf function tu mula huruf F. Jadi itulah pemahaman dia.
Cara kita nak tulis dia adalah dua cara. Sebelah kiri kita tulis function untuk applykan kepada x, iaitu function kepada nilai x di sini adalah arrow di sini 3x campur 1. Jadi penulisan dia adalah titik bertindih kat sini, kemudian applykan x dan arrow kat sini apakah function dia 3x campur 1. Kalau y lah, kalau huruf lain lah. Tapi f ni merujuk kepada dia punya label function. Okey. Ataupun yang kita selalu guna adalah function bracket kepada x ialah 3x campur 1. Maksudnya apabila function applykan kepada nilai x, nilai dia akan jadi 3x campur 1. Jadi dari sinilah kita nak faham contoh yang gambar rajah dibagi kat sini. Okey. Jadi kalau gambar rajah, mestilah di sebelah kiri ni dia akan labelkan dengan nilai x. Dan sebelah kanan dia akan labelkan dengan fx. Apa maksud dia? Maksudnya sebelah kiri ni x, sebelah kanan ni adalah nilai yang setelah di-applykan function kepada x. Macam mana nak kira kat sini? Yang ni tolonglah hafal dan tolonglah faham pemahaman kat sini. Kalau kita ada fx sama dengan 3x campur 1, kesemua nilai x yang ada di dalam persamaan di sini, ini adalah merujuk kepada objek. Objek. Apa-apa nilai x yang ada itu adalah merujuk kepada nilai x, nilai objek. Tolong hafal dan tolong faham. Dan kesemua yang ada di sebelah kanan di sini, kesemua equation ni 3x campur 1, ini adalah merujuk kepada image. Itu kena hafal. Kenapa kena hafal? Sebab bila hafal boleh tahu macam mana nak selesaikan, nak dapatkan nilai Q dan nilai P. Macam mana nak cari nilai Q dan nilai P? Ingat, tengok kat sini. Nilai Q adalah image kepada objek P. Okay. Q is image of 3. Jadi 3 ni objek. Macam mana nak buat applykan macam cikgu cakap kat sini? Cara dia F kurungan 3 kurungan campur 1. Macam cikgu cakap, yang nilai x ni adalah objek. Jadi kita masukkan nilai objek dia adalah 3. Masukkan 3 di sini. Jadi maksud kat sini adalah bila function applykan objek kepada 3, dia punya nilai dia akan jadi 3 darab 3. 3 darab 3 9 campur 1. Jadi bermaksud F3 sama dengan 10. Maksudnya bila saya applykan function kepada objek 3, image dia adalah 10. Jadinya kita boleh faham bahawa nilai Q adalah 10. Itu jawapan dia. Okey, itu jawapan dia. Sama juga pemahaman di sini adalah macam mana kalau cikgu applykan, di mana kita faham P dengan 22. Kita faham P is object of 22, di mana 22 adalah image kepada P. Macam yang cikgu kata kat sini, kita masukkan objek ke dalam equation, jadi F kurungan 3 kurungan campur 1, masuk ke objek. Manakah objek? Objek adalah P. Masukkan P ke dalam sini. Jadi bila function applykan kepada P, dia akan jadi 3 darab P campur 1. Nilai akan image berapa? Image dia sama dengan 22. Image dia akan jadi 22. Jadi equation di sini yang kita boleh ambil adalah 3P campur 1 sama dengan 22. Daripada sini bolehlah dapat nilai P. Pindahkan 1 sebelah kanan, 3P sama dengan 22 tolak 1. Okey, 3P sama dengan 21. 3 pindah ke kanan, dia akan jadi P sama dengan 21 bahagi 3 dan P sama dengan 7. Dapatlah jawapan kita bahawa P kat sini sama dengan 7 dan Q sama dengan 10. Itu pemahaman dia dan itu adalah kaedah dia. Jadi cikgu suggestkan tolonglah hafal gambar rajah di sebelah kiri ni. Mana objek, mana image. Objek adalah kesemua nilai unknown di dalam tu, dan image adalah semua benda yang sebelah kanan. Okey. Jadi itu sahaja untuk video cikgu untuk kali ini. Kita fahamkan ni dahulu. Alright. Kalau ada apa-apa masalah, boleh tinggalkan komen di bawah dan sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Jadi itu sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye bye.